Kita akan membaca dan merenungkan bersama-sama Mazmur 100. 我们要读并且思想诗篇第100篇。 Mazmur ini tergolong Mazmur pujian dan merupakan satu-satunya dalam kitab Mazmur yang secara eksplisit diidentifikasi atau dikenali sebagai Mazmur untuk mengucap syukur. 这篇诗就是第100篇，是很明显就是被称为称谢诗。 Mazmur ini memiliki 2 bait. 这篇诗有2段， Tiap bait terdiri dari 2 bagian. 每段分有2个部分组成。 Bagian pertama apa yang disebut sebagai resolve atau apa yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan dan diselesaikan. 第一部分就是所谓决心，就是上帝的旨意，并且是我们所要去行的。 Dan bagian kedua adalah reason atau alasan yang menjelaskan mengapa perintah itu harus dilakukan. 第二部分是缘由或者理由，就是为什么上帝的这个旨意要去行的理由。 Dan ini diulang di bait yang kedua. 这2个部分在第2段又重复。 Saya akan jelaskan sedikit latar belakangnya supaya nanti ketika kita membaca firman Tuhan kita bisa sedikit membayangkan. 我先告诉大家这些，解释一下，让你们我们等一下学的时候，你们有这个印象。 Mazmur pujian ini dinyanyikan oleh umat Israel dalam perarakan atau prosesi menuju ke bait Allah. 这诗篇是以色列民在往上帝的殿的路上游行的诗。 Dari depan pintu gerbang bait Allah mereka akan memasuki ke dalam pelataran bait Allah dengan nyanyian dan sorak-sorai lagu ini. 从殿的门到殿的院子，他们唱这篇诗，欢呼。 Kemudian di halaman pelataran bait Allah itu mereka melanjutkan dengan ibadah syukur dan korban syukur bagi Allah. 然后在那个院子里面，他们继续来崇拜，并且献感恩祭。 Mari sekarang kita membaca ayat-ayat itu. 我们现在来读这诗篇里面的经节。 Bagian resolve akan dibacakan oleh Pak Hoki, nanti bagian reason Bapak Ibu saudara bersama-sama. 决心这部分是由我来读，我们用这种起应的方式来读这篇诗。决心部分第1、第2节由我先读，然后你们读第3节，第4节由我，第5节由你们来读。诗篇第100篇，普天下当向耶和华欢呼，你们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱。 你们当晓得耶和华是神，我们是他造的，也是属他的，我们是他的民，也是他草场的羊。 Ayat yang ketiga, ya. 对不起，你们第3节。 Kepanjangan tadi. Ya. 你们当晓得耶和华是神，我们是他造的，也是属他的。我们是他的民，也是他草场的羊。 Sekarang bait yang kedua dibacakan dulu oleh Pak Hoki. 我来读第4节，你们等一下读第5节。当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，当感谢他，称颂他的名。 因为耶和华本为善，他的慈爱存到永远，他的信实直到万代。 Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, 主内蒙爱的弟兄姊妹， tahun ini usia gereja kita memasuki usia 83 tahun. 今年我们教会已经进入第83周年。 Selama 83 tahun itu setidaknya kita telah menyelenggarakan ibadah minggu sebanyak 4.316 kali.
这80年当中，其中我们就已经进行过4316次主日崇拜会。 Kalau mempertimbangkan tahun kabisat dan hari-hari tambahan di setiap tahun, bisa jadi sekitar 4.331 kali ibadah minggu. 那是按照1年52个星期算的，如果再考虑有闰年的话，就会达到大概4331次主日崇拜。 Ini belum lagi di hari Minggu itu jika ada 3 kali ibadah, akan banyak lagi ibadah yang kita lakukan. 这还没有算一天我们进行三次的崇拜会。 Saya sendiri bergereja di stadion baru 10 tahun. 我自己在这本堂才10年。 Tepat di bulan Agustus 10 tahun yang lalu saya bergabung, yang berarti sekarang kira-kira saya sudah 520 kali mengikuti ibadah di gereja stadion. 我是10年前的8月份正好参加这个教会，所以至今大概已经参加过了520次崇拜会，主日 Bapak 崇拜。 Ibu saudara yang lebih lama dari saya, lebih banyak lagi beribadah di gereja stadion yang kita cintai ini. 如果你们比我还更久在这里，那你们就参加过更多次的主日崇拜了。 Saya ingin tahu berapa banyak di antara Bapak Ibu yang mengalami ibadah minggu di gereja yang lama ini. 我 Coba angkat 想知 tangan. 道哪一位参加过在这个旧的教堂里面参加过崇拜会的， Boleh angkat tangan? 可以举手一下吗？ Boleh angkat tangan? Oh, lumayan juga. Yang tidak angkat tangan Kayak berarti相当多。 baru sekitar 10-11 tahun ya. 那没有举手的表示在这里才11年左右啊。 Karena gereja yang baru kita ini baru 11 tahun. Saya masuk 1 tahun kemudian. 因为我们新建的这个教堂才11年，刚好当年第1年以后我才进入这里。 Nah, yang saya ingin katakan adalah seperti ini. 那我想要说的是， Yang penting bukan berapa banyak kita menyelenggarakan ibadah dan mengikuti ibadah hari Minggu. 最主要是并不是我们有多少次参加过崇拜会， Yang lebih penting adalah bagaimana kita mengikuti ibadah hari Minggu dengan baik sesuai kehendak Tuhan. 更重要的是我们如何参加每一次的崇拜会，是以什么样的方式按照上帝的旨意。 Bukan banyaknya ibadah, tetapi apakah ibadah kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. 更重要并不是我们有多少次参加过崇拜会，而是我们的崇拜会是否按照上帝的旨意来进行。 Dan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam Mazmur 100 tadi, apakah kita menyelenggarakan ibadah kita dengan sukacita. 并且按照刚才我们所读的诗篇第100篇，我们是否以喜乐的心来做这个崇拜？ Jawabannya mungkin tidak selalu sukacita. 答案可能并不是每次都会喜乐。 Kadang ada banyak hal yang bisa merebut sukacita kita sebelum kita datang ke gereja. 有的时候，有些事情夺取了我们的喜乐。 Mungkin ada perbedaan pendapat di dalam keluarga atau tengah jalan ada masalah, kita kehilangan sukacita untuk datang ke 可 gereja. 能家庭里面成员之间有个矛盾，或者在路上发生什么事情夺取了我们的喜乐。 Ada juga yang ngambek karena ada masalah, sudah sampai gereja pulang lagi karena nggak sukacita. 有些人甚至还因为心情不好，来到了教会再回去了。 Tapi apapun keadaan kita, tidak boleh mengurangi sedikit pun kehendak Tuhan agar kita beribadah dengan sukacita. 但是无论情况如何，都不应该减少我们应当在主旨意当中所该去行的事情。 Seorang pengkhotbah besar bernama Spurgeon pernah mengatakan kalimat ini. 一位伟大的讲道者名叫 Spurgeon 曾经这样说过。 Saya bacakan dalam bahasa Indonesia, Tuhan kita yang penuh sukacita seharusnya disembah oleh umat yang penuh sukacita. 我们快乐的神
应该受到快乐的人的崇拜。 Semangat yang ceria selaras dengan sifatnya, tindakannya, dan rasa syukur yang seharusnya kita pelihara atas kemurahannya. 愉快的精神与上帝的属性、上帝的作为，以及我们对上帝的仁慈所怀的感激之情应该相符。 Tuhan kita itu pribadi yang penuh dengan sukacita. 我们的上帝是充满喜乐的上帝。 Tidak pernah ada gambaran tentang Allah yang murung, yang suka mengeluh, tidak ada. Tuhan Allah kita itu penuh sukacita. 从没记载过有愁眉苦脸的上帝，我们的上帝是充满喜乐的上帝。 Karena itu dia juga menghendaki kita sebagai umatnya bersukacita datang kepada dia di dalam penyembahan kita. 因此，他也要我们以喜乐的心来到他的殿中敬拜他。 Tentu pertanyaannya adalah mengapa kita harus beribadah dengan sukacita? 那么，当然问题是我们为什么要以喜乐的心来崇拜他？ Nah, kita akan merenungkan melalui teks firman Tuhan dari Mazmur 100 tadi. 我们就要凭刚才我们所读的诗篇第10篇来思想。 Kalau dari strukturnya tadi maka ada resolve-nya dulu baru reason, ada perintahnya dulu baru ada alasannya. 从刚才看诗篇的结构是先有决心，然后下面是缘由。 Tapi untuk penjelasan saya akan balik mulai dengan alasannya kenapa, lalu bagaimananya yang terakhir. 但是我要先给大家讲解它的缘由，接下来然后才说他的那个决心。 Jadi sekarang kalau kita bertanya kenapa kita harus beribadah dengan sukacita? 所以如果现在我们问为什么我们要以喜乐的心来崇拜呢？ Karena Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang bersukacita. 因为神我们的上帝是喜乐的上帝。 Dan nanti kita akan melihat bagaimana karyanya dilakukan Allah juga dengan sukacita. 并且等一下我们也会看他如何以喜乐的心来做他的工。 Ayat 3 berkata begini, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. 第3节这样说：你们当晓得耶和华是神。 Dalam bahasa yang lain bukan sekedar ketahui tetapi kenalilah. Sama Mandarin. Oh, ketahuilah. Kemudian dalam terjemahan yang lain ingatlah. 在有些其他圣经的翻译版本有不同的说法，就是你们当认识。这还有另外一个翻译是你们当 Ingatlah. 纪念。 Jadi kita mesti tahu, kita mesti kenal dan ingat siapa Tuhan itu. 所以我们应当晓得，应当认识，并且应当纪念上帝是谁。 Kenal Tuhan itu sangat penting. 认识上帝是非常重要。 Itu sebabnya seorang bernama John Calvin di dalam bukunya Institutio pernah mengatakan kalimat seperti ini. 因此，约翰加尔文在他所著写的基督教要义当中，曾经这样写着： Hasil alami dari mengenal Tuhan adalah mengenal diri kita sendiri. 认识上帝的自然结果就是认识自己。 Bahwa satu-satunya cara kita benar-benar mengenal diri kita adalah dengan mengenal Tuhan. 我们能够认识自己的唯一办法，就是要先认识上帝。 Kalau kita kenal siapa yang kita sembah, kita akan tahu diri dan tahu berterima kasih. 如果我们认识我们所崇拜的是谁，那我们就会认识自己，并且懂得感激。 Belajar mengenal Tuhan itu dalam dua hal, melalui karyanya dan melalui sifat-sifatnya. 那我们要学习上帝的学习认识上帝，要通过这两个事情，就是上帝的作为和上帝永不改变的属性。 Firman Tuhan mengatakan
bahwa kita ini telah dijadikan oleh Allah. Artinya kita ada karena diciptakan, dikehendaki oleh Allah. 圣经说，我们是上帝所创造的。 Mengenal Tuhan Sang Pencipta ini menjadi penting untuk membuat kita tahu diri kita ini ciptaan yang tidak punya kuasa apa-apa. 认识那位创造我们的上帝是很重要，这个会让我们懂得我们是受造者。 Kalau kemudian Tuhan memanggil kita untuk datang kepada Dia dalam ibadah, kita itu mesti tahu diri, siapa saya? 如果上帝呼召我们来崇拜他，我们就当懂得我们自己是谁。 Walaupun kita ini orang berdosa, tetapi Allah beranugerah memanggil kita untuk datang kepada Dia. 虽然我们是罪人，但是上帝赐下恩典来呼召我们要向他崇拜他。 Sang Pencipta mau mengundang kita, ciptaannya. 那位创造者愿意呼召我们，这被他所造的。 Bapak Ibu Saudara, mari kita sadari yang pertama-tama adalah ini. 弟兄姊妹，让我们意识到这一点。 Hari ini kita ada di sini, di dalam waktu ini, itu karena kehendak Tuhan. 今天我们存在这里，在这个时刻，在这个地方，都是因着他的恩典。 Kenapa tidak lahir 83 tahun yang lalu gitu ya. 譬如说，为什么不出生在83年前？ Walaupun sudah ada yang di atas 83 ini 虽 mestinya ada 然 usia. 这当中可能有83岁以上的， Lalu kenapa saya lahirnya baru kira-kira 30 tahun lalu? 那么为什么我譬如说30年前才出生？ Lalu pertanyaan-pertanyaan, kenapa saya lahir dari keluarga itu? 还有其他的问题，譬如说，我们为什么出生在这个我们的这个家庭里面？ Kita perlu mempercayai semua di dalam pengaturan Tuhan sebagai pencipta kita. 我们需要相信，这一切都是上帝掌权之下的决定。 Kalau kita sadar diri sebagai ciptaan yang di dalam pengaturan Tuhan, lalu kita datang kepada Tuhan, kita itu, 谢谢 Tuhan, 谢谢, terima kasih, terima 如果 kasih. 我们意识到我们这一生一切的事都是上帝所掌管的，我们就会很感谢他。 Ini yang sudah Tuhan lakukan untuk kita. Dia menciptakan kita dari keluarga kita masing-masing. 这是上帝已经所做的，就是他已经创造我们， Dan yang terutama, 通过每一个我们的家庭。 yang kedua, Tuhan tidak hanya menciptakan kita, tetapi juga menebus kita. 第二点，上帝不但创造我们，而且他也救赎我们。 Itu nampak pada kalimat kita menjadi umatnya, menjadi kawanan domba gembalaannya. 在我们所读的经文当中也显示出来，就是我们是他造的，也是属他的，我们是他的民，也是他草场的羊。 Ini menggambarkan bagaimana Allah di dalam perjanjian lama waktu itu menyelamatkan Israel dari perbudakan di Mesir. 这也说明，在旧约时代里面，上帝是把以色列民从埃及地领出来。 Tetapi sekaligus ini menjadi nubuatan tentang apa yang akan dilakukan Yesus dan sudah dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Dia menyelamatkan manusia berdosa dari hukuman dosa. 这个事件也预表将来的事情，就是现在已经发生过的，是主耶稣救赎，从罪里救赎我们。 Bayangkan kita ini umatnya, kawanan domba gembalaannya. 可以想象一下，我们是上帝的子民，是他草场上的羊。 Sesuatu akan hilang dari iman kita ketika kita kehilangan rasa kagum itu. 如果我们失去了那对上帝的羡慕，我们信心中也不会美满。 Jadi kalau kita datang ke gereja, kita mesti ingat, kita mesti sadari kembali Tuhan pencipta kita yang mengundang kita. Tuhan bahkan sudah menebus saya dari hukuman dosa.
所以当我们做礼拜的时候，我们要思想上帝是创造我们的，并且他也已经救赎我们了。 Pemahaman ini atau pengenalan akan Tuhan dan karyanya harus mempengaruhi sikap kita dalam ibadah. 这个对上帝的认识，并且对上帝作为的认识，就会要影响我们在做礼拜当中的心态。 Kemudian yang kedua, kita juga belajar mengenal Allah lewat sifat-sifatnya yang tidak berubah. 第二点，我们也要学习认识上帝，是要通过他永不改变的属性。 Di ayat yang kelima kita temukan 3 kata sifat ini, baik, kasih, dan setia. 在第5节里面，我们会找到这3个词：善、慈爱和信实。 Tuhan kita baik dan selalu baik dari dulu, sekarang, dan selamanya. 我们的上帝是良善的，从亘古直到永远都是。 Ketika dia menciptakan alam semesta ini, dia katakan semuanya baik. 当他创造这宇宙的时候，他说一切都很好。 Ketika dia memberikan hukumnya untuk umatnya, juga disebutkan hukum itu baik. 当他给他的子民赐下律法，他也说这律法是好的。 Ketika Tuhan menyatakan kehendaknya kepada kita, Tuhan juga katakan kehendaknya baik dan sempurna. 当上帝向我们显明他的旨意的时候，他也说他的旨意是好而且很完美。 Dan kita mengenal satu istilah yang sangat familiar, Injil. 而且我们知道很熟悉的词就是福音。 Apa artinya Injil? 福音的意思是什么？ Kabar baik. 就是佳音，好的消息。 Jadi Tuhan itu baik dari sononya sampai seterusnya dia baik. 所以上帝是本为善，从亘古到永远都是。 Yang kedua, Tuhan juga penuh dengan kasih. 第二，他是充满慈爱的上帝。 Istilah ini berkenaan dengan perjanjian. 这个词是跟约有关系的。 Karena Allah berkenan mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian untuk mengasihi umatnya. 因为上帝愿意约束自己，跟他的子民有个约。 Walaupun tidak ada keharusan Allah mengikatkan dirinya dengan kita, tetapi Allah memutuskan untuk mengikatkan dirinya dengan kita dalam kasih setia itu. 虽然这是上帝并不是必须要这样做，但是他愿意这样做。 Dan perjanjian Allah atas kita tidak pernah dapat dibatalkan. 而且上帝对我们的约，他的应许是不会被取消的。 Itu sebabnya meskipun Israel membatalkan atau mencoba membatalkan, Allah memperbarui perjanjian itu di perjanjian baru di dalam Yesus Kristus. 因此，当以色列民想要取消这个上帝的约，上帝就更新他的约，在主耶稣基督的身上就赐下给我们新的约。 Dan kata sifat terakhir ini menjadi sangat penting, setia. 然后最后的这个词，这个属性的词，信实也是很重要。 Kebaikan Allah, kasih Allah bertahan selamanya dalam kesetiaannya. 上帝的善和慈爱是在因着上帝的现实而维持下去。 Di tengah dunia yang terus berubah, sungguh melegakan mengetahui bahwa Allah sendiri tidak pernah berubah. 在这一直改变的世界里，非常赐给我们安慰。当我们知道上帝是永不改变的。 Coba kita berhenti sejenak sampai di sini. 让我们先停顿片刻。 Kita coba hayati kembali kebenaran mendasar ini. 我们再次想一想，思想一下这个真理。 Kita tahu siapa Tuhan 我们知道认识上帝是谁， yang mengundang kita untuk datang kepada Dia di dalam ibadah setiap minggu. 他呼召我们来参加每个星期的崇拜。
Tuhan yang menciptakan kita, menjadikan kita ada di dunia. 上帝创造我们，使我们存在这个世界里面。 Tuhan juga telah menebus dosa kita di dalam Yesus Kristus. 上帝也通过耶稣基督救赎了我们， Dan Dia memelihara hidup kita dalam kebaikan, dalam kasih dan kesetiaannya. 他也在他的良善、他的慈爱和他的信实当中来看顾我们。 Tidakkah hati kita penuh dengan rasa syukur? 我们的心岂不会充满着喜乐吗？ Rasa syukur ini akan mengalahkan situasi kehidupan kita, masalah-masalah kehidupan kita itu akan terkalahkan semuanya. 这喜乐会帮助我们胜过生活中各种各样的困难。 Setuju begitu? 大家同意吗？ Nah, sekarang bagian yang terakhir, 现在最后的部分， yang saya balik urutannya. Bagaimana kita bisa beribadah dengan sukacita? 那我们如何才能够以喜乐的心来崇拜呢？ Ada 6 kata kerja perintah. Yang pertama, yang 7 tadi, ketahuilah sudah kita baca. 有6个动词，命令。刚才另外一个第7个动词， 6 kata 要 kerja 喜乐 itu, 已经我们讲过了。 6 kata kerja itu yang pertama bersorak-soralah, 这6个动词，第一个是欢呼， beribadahlah, 要侍奉， datanglah, 来 masuklah, 进入， bersyukurlah, 感谢 dan pujilah. 和要称颂。 Kalau datang dan masuk, ini kita diundang ke gereja. 如果这个来和进入，就表示他呼召我们来到 Saya 教会。 Perlu tegaskan di sini Allah memanggil kita untuk ibadah bersama-sama, tidak sendiri di rumah. 我这里需要强调一下，上帝呼召我们要群体的、一起的进行崇拜，不 Kita 是 bisa 各自在家里一个人。 Kita bisa paham dan memaklumi mereka yang sakit sehingga harus ada di rumah dengan ibadah online. 我们可以谅解那些因为身体有障碍、有疾病 Tapi 等等。 dalam keadaan sehat kita diundang, dipanggil untuk datang ke gereja bersama-sama umatnya beribadah dengan sukacita. 但是如果我们身体好的话，那我们是被上帝呼召要来到他的殿中，来到教会来跟其他的弟兄姊妹进行崇拜。 Kita diundang juga untuk bersyukur, 我们也被呼召要感恩， untuk memuji Tuhan 来称颂他， dan melayani Tuhan. 并且要侍奉他。 Kata beribadahlah dalam terjemahan yang lain itu serve, layani, saya tidak tahu Mandarinnya. 这serve juga， Serve. 这崇拜这个词另外一个翻译是侍奉。 Jadi ternyata beribadah itu tidak bisa enggak, pasti melayani. 所以崇拜不得不也要侍奉。 Datang ke gereja bukan sebagai penonton, tetapi mestinya terlibat di dalam pelayanan. 来到教会不应该不只是成为参观者，但是也要参入在其中，要侍奉。 Dan itulah yang menyukacitakan hati Allah. 这才会让上帝喜乐。 Nah, yang terakhir yang saya ingin bahas di sini adalah kata perintah bersorak-soralah. 那最后要这里讲解一下的动词就是欢呼。 Anak seorang pemudi minggu lalu hadir di sini, kemudian lihat jemaatnya kok tidak sukacita gitu. 有一位年轻人上个星期在这里做礼拜，他看会友们怎么好像不喜乐的样子。 Ini di KU2 ya, lalu dia ngomong sama mamanya, "Mah, lagunya sudah riang gembira, sudah penuh semangat kok jemaatnya kayak loyo ya." Gitu. 这是他是参加第二堂崇拜的，他跟他妈妈问：“妈，这个要唱的诗歌是很喜乐的诗歌，但是为什么会友们看起来唱的时候好像不喜乐的样子？” Lalu saya
bertanya begini kemudian, apakah memang kita saat ini kalau ibadah harus sama seperti orang Israel waktu itu bersorak-sorak gitu? 然后我就问他，难道我们在这个时代要崇拜的时候，必须要跟以前那个以色列民崇拜的时候那种欢呼一样吗？ Saya perlu mengingatkan untuk tidak jatuh pada ekspresi ibadah. 我需要提醒一下，不要只关注这个崇拜的表达， Tapi lebih kepada hakikatnya ibadah itu. 但是要懂得崇拜的本质。 Karena kita berada di dalam sebuah budaya tertentu di mana kita tidak bisa sama ekspresinya dengan orang-orang zaman dulu. 因为我们处在有某个文化风俗的社会当中，是跟以前的以色列民不一样的。 Maka kita tidak bisa mengharuskan budaya pada zaman itu diterapkan pada budaya kita pada zaman sekarang yang berbeda. 所以我们也不能强迫把当时的文化风俗都应用在我们现在的。 Tapi prinsipnya kita tahu bahwa kita harus bersyukur, hati kita gembira, kita memuji Tuhan Allah kita yang sudah menyelamatkan kita. 但是本质上，我们要知道，我们因为上帝已经创造我们、救赎我们，所以我们应当有这喜乐和感恩的心。 Nah, coba kita banding-bandingkan ya. 那我们要比较一下。 Ini tadi Mazmur 100 itu kan Mazmur pujian. 刚才诗篇100篇是称谢诗， Dan ini ditulis di zaman Daud, zaman Israel lagi berjayanya. 这诗篇是写的时候是在大卫王的时候。 Mereka memang biasa begitu mau masuk ke bait Allah, mereka bersorak-sorai, mereka pakai tepuk apa itu, pokoknya yang apa saja yang bisa diambil untuk memberikan sebuah nuansa kegembiraan. 他们那个时候就是那样做，要去上帝的殿，他们就那样大声欢呼，来很高兴的进入他的院。 Dan tahukah kira-kira nada lagu di zaman itu seperti apa? 那你们大概知道那个时候的歌曲是什么样的吗？ Kita akan berkata lagu ora enak blas itu, ora cocok zaman sekarang. 我们如果听会感觉很不适合我们的， Karena itu lagu padang gurun, padang pasir yang nggak enak, yang nadanya pentatonik gitu, yang aneh-aneh gitu ya, kayak gimana lah gitu ya, saya susah membayangkan. 因为他们的那个曲调跟我们现在唱的很不一样。 Coba kalau kita memaksakan kehendak kita untuk, maksudnya dengan Alkitab ini sama seperti zaman dulu, nggak cocok di sini. 所以，如果我们要强迫，必须把以前的那个原来的那个歌曲要应用在我们这边，那是很不适合的。 Lalu di abad ke-16 ketika zaman kekristenan makin teguh, makin mantap, lahirlah banyak lagu-lagu him. 然后在第16世纪的时候，就是当基督教发展的时候， yang kita orang-orang tua sering nyanyikan lagu-lagu him itu dari KPPK, dari PPK. 有很多被著作的诗歌。 Dan kita senang dengan lagu itu kan? 就像我们所用的那些PPK 那个诗歌本，我们也喜欢里面的诗歌吧。 Saya juga cocok dengan lagu-lagu him itu. 我也喜欢。 Kalau saya kangen dengan lagu-lagu him, saya akan setel di YouTube itu lagu-lagu him. 如果我想听，我就打开 YouTube 那个油管来听听诗歌。 Tapi ketika saya nyanyi lagu-lagu him yang biramanya 3/4, 6/8 itu kuno banget ya, jadul banget ya. 但是当我唱这些节拍6/8或者3/4的诗歌的时候， anak saya ngomong gini,
Papa kok lagunya jadul kuno banget. 我孩子会问我，爸，你所唱的怎么这么过时了？ Ya itu karena lagu-lagu abad 16. 那是因为这些诗歌本来就在16世纪著作的， Sedangkan kita itu terus bergerak loh. Zaman itu terus bergerak berubah. Lagu-lagu juga akan berubah dari segi nada-nada. 而时代直到现在是一直变的，歌曲也一样。 Dan terus terang ya saya nggak terlalu bisa nyanyi lagu-lagu sekarang. 其实说实话，当代的诗歌我并不是很会唱的。 Tapi saya harus mempertimbangkan anak-anak generasi penerus kita. 但是我也还要考虑我们下一代的 Jadi saya 会有。 akhirnya belajar lagu-lagu mereka. Kadang saya setel lagu hymn, kadang saya setel lagu-lagu yang kontemporer yang City Elite itu. Bagus banget, bagus-bagus. 所以我现在有时候听那些他们所谓过时的诗歌，但我也听当代的诗歌。 Mohon dicatat, yang penting bukan ekspresinya, tetapi hakikatnya. 所以请记住，最重要的并不是崇拜的表达，而是崇拜的本 Kalau 质。 lagu sekarang ini 当代的诗 dari 歌， Alkitab, prinsipnya no problem, nggak apa-apa. 如果是当代的诗歌，但是他们的是凭这个圣经写的，那是没问题。 Kita sebagai orang tua harus mulai beradaptasi untuk anak-anak yang nanti akan memimpin gereja kita dengan lagu-lagu sesuai dengan jiwa mereka. 我们作为父母要适应下一代，他们所喜欢的这种歌曲。 Coba ya, ini saya nyanyikan satu lagu yang 3/4 nih. 那我给大家听一下， Saya 唱 ini 3/4 spontan, 节拍 ini 的。 spontan. 3/4. Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Itu kan bagus ya, bagus untuk 很好 saya. 听啊，那对我来说很好听。 Tapi begitu dinyanyikan anak-anak, ini lagu nih ngantuk. 但是如果孩子们要唱这诗歌，就觉得会打瞌睡。 Jadi kita akhirnya begini saudara, kita harus berpikirnya lebih jauh ke depan. 所以我们要放远一点的看， Menolong generasi berikutnya untuk bisa beribadah dengan sukacita sesuai dengan kebutuhan mereka. 帮助下一代的人怎么样，让他们能够按照让他们喜乐的做礼 Lalu 拜。 bagaimana dengan kita? 那我们如何呢？ Kita belajar untuk menyesuaikan dan Tuhan akan kasih kemampuan untuk menyesuaikan itu. 我们要学习适应，上帝也会赐给我们适应的能力。 Dan saya lihat di KU3 kadang ada lagu kontemporer yang Mandarin tapi ada juga himne gitu. 那我听在第三堂崇拜会，有时候也有当代的诗歌。 Kalau boleh tahu di sini yang lebih suka himne siapa? Angkat tangan. 如果我可以问一下，哪一个更喜欢那所谓过时的？ Pak Rudi ternyata sama dengan saya. Saya 原 juga 来跟 suka 我 himne. 一样。 Tapi demi sesuatu pekerjaan Tuhan ke depan kita memang harus menyesuaikan beradaptasi. Yang penting prinsip firman Tuhan itu kita pegang. 但是为了未来的教会，我们还是要适应。最主要是崇拜的本质，我们不要失去。 Jadi pada akhirnya memang kita kalau mau ibadah dengan sukacita itu tidak mempertahankan kesenangan sendiri. 所以最终，如果我们要以喜乐的心来崇拜，是不要保持自己只关注自己的喜乐。 Bapak Ibu kalau lihat di KU2 itu jumlah kehadirannya itu cukup banyak anak-anak muda sekarang. 如果你们看本堂的第二堂崇拜会，他们多数是年轻人参加。 Bahkan ada seorang AI di sini yang pernah bermimpi. Ya ini kok ya pas ya. Dia mimpinya gini. 甚至有一位阿姨做过梦是这样的， Dia datang ke gereja. 她来到教会， Kok lihat yang hadir itu anak-anak muda. Gitu. 看着所参加崇拜的都是年轻人。 Waktu cerita ke saya di depan anaknya itu saya bilang, memang sekarang
banyak anak muda itu yang KU2. 当他跟我说的时候，那我就告诉他，现在第二堂本来就有很多年轻人。 Saya tidak menyederhanakan dengan kesimpulan, oh ini karena lagu-lagunya, enggak gitu ya. 我也并不是简化的做结论，就说这都是因为我们所挑选的 Tapi 诗歌。 lagu-lagu itu memang mempengaruhi mereka untuk bisa merasa ada di dalamnya gitu. 但是这些诗歌是会帮助他们来专心于主。 Jadi biarkan ibadah itu dilakukan dengan sukacita, dengan konteks kita saat ini di sini. 所以让崇拜可以按照我们的现在的这个时代来进 Kita 行。 tidak boleh memaksakan harus seperti abad ke-16 atau zamannya Daud, tidak bisa. 我们不可以强迫要必须按照以前16世纪或者大卫那个年代的文化的风俗来进行。 Kita bisa datang kepada Tuhan dengan hati yang bersukacita walaupun mungkin ada lagu-lagu yang enggak pas, aku enggak ngerti. 我们还是会以喜乐的心来崇拜，虽然可能有些所要唱的诗歌并不是称我们的心。 Nah sekarang berkaitan dengan gereja kita yang usianya 83. 那现在关乎我们这个已经83周年的教 Saya 会。 ingin sampaikan bagian ini untuk menegaskan poin pertama dan poin yang kedua ini. 这里主要要强调第二点和第二点。 Tuhan 第一点 yang 和第二点。 Tuhan yang menciptakan, yang mendirikan gereja, Tuhan yang kemudian juga memelihara dalam segala kebaikan Tuhan sampai hari ini. 是上帝创造教会，而且看顾这个教会直到如今。 Pertama di tahun 1936 itu berdirilah gereja rumah atau persekutuan orang-orang Tionghoa di kota Semarang. 首先，在1936年，在三宝龙就成立了有1936 ya. 1936年成立了家庭教会。 Lalu di tahun 1938 mereka menggunakan gereja Belenduk di kota lama. 然后过了2年，在1938年，他们使用了三宝龙的那个 Gereja Belendu Bertambah 做礼拜的 terus. 地方。 Lalu tahun 1941 jumlahnya sudah lebih dari 100 orang. 然后会友那个时候一直增加，加到100个人左右。 Dan mulai tahun itu diresmikanlah sebagai Wakio Kitokowe Semarang. 然后在1941年就正式的成立了教会，是所谓华侨基督教会，三宝龙华侨基督教会。 Wakio itu perantau ya, pendatang ya. 华侨呀。 Jadi waktu itu memang fokus misinya menjangkau para pendatang orang-orang Tionghoa yang datang ke Indonesia. 所以那个时候主要的使命就是要去找那些从华侨在 Dan 这里的华侨。 misi ini masih kita pertahankan sampai sekarang. 而这个使命我们还保持着，直到如今。 Kita terus bergerak menjangkau para pendatang untuk bisa dimenangkan bagi Kristus. 我们还在找那些华侨来为基督的圣 Dan 道 tahun 41 itulah resminya gereja stadion kita sehingga kalau dihitung 83 tahun sampai hari ini. 所以41年就是正式我们的教会正式成立，所以如果算直到今年就是83年。 Tuhan yang mendirikan gereja ini, 是上帝建立这 Tuhan 个教 yang 会， memelihara gereja ini. 是上帝看顾这个教会。 Dan kita percaya Tuhan akan terus memberkati gereja ini. 我们 Amin. 也相信上帝会一直祝福赐福这个教会。阿门。 Sekarang secara pribadi, 那么现在看个人， saya percaya kita juga semua secara pribadi dan masing-masing memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan secara khusus. 我相信我们在这里的每一个人都有过跟上帝的亲自 Sehingga 的经历， Bapak Ibu Saudara bisa ada di sini
menjadi bagian dari gereja stadion. 所以你们也会在这里成为本堂教会的一部分。 Mari kita nyatakan syukur terima kasih kita kepada Tuhan yang begitu baik. 让我们来向上帝表达我们的感恩。 Amin. Amin.